Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu isu berkaitan tentang haji. Mentang-mentang dah masuk musim haji, viral pula video ni. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Sudah tu. Rasak macam ni. Pertama, video yang kita tengok tadi adalah video edit. Boleh jadi video asalnya seperti lain, video edit ni seperti lain. Oleh itu, video reaction kita ni hari ni, dia fokuskan kepada video yang diedit ini sahaja. Jika mungkin ada maklumat-maklumat yang berbeza daripada video full yang asal dan menyanggahi video ini, maka ia berbalik kepada video asal. Saya hanya react kepada video ini sahaja kerana video inilah yang viral pada musim-musim haji ini. Yang kedua, ada nama Pak Habib Alwi bin Syahab yang dikutip. Demikian juga nama Habib Umar bin Hafiz serta Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Pun begitu, ini adalah riwayat mulut ke mulut, mouth to mouth, yang boleh jadi benar, yang boleh jadi tidak benar. Mungkin hearsay saja. Saya sangat-sangat berharap kenyataan terhadap Pak Habib Ali bin Syahab itu tak benar kerana ia menyanggahi syariah. Ataupun ia adalah kenyataan yang tak lengkap lalu memerlukan pelengkap tetapi tidak disebutkan oleh tukang ceramah ataupun si penceramah tadi. Ataupun penceramah dia salah faham dengan kenyataan daripada Pak Habib. Semua ni boleh jadi dan ia adalah sangkaan baik kita kepada sesama Muslim, husnuzan. Sebab memang ada laluan untuk kita bersangka baik dalam bab ni. Pun begitu, isu viral yang dapat mengelirukan masyarakat ini perlu dijelaskan supaya akhirnya masyarakat tak terpengaruh dengan kefahaman yang salah yang sudah tersebar. Seterusnya sahabat-sahabat, kita pergi kepada point. Awak nak kata pergi suka kat Tarim ke, dekat Perlis ke, kat Selangor ke, kat Keluang ke, dekat Korea ke, Gunung Jerai ke, tak ada masalah. Mungkin ada nilai-nilai istimewa yang ada pada tempat berkenaan tapi tak ada kat tempat yang lain sehingga ia menarik hati anda dan membuatkan anda sangat cintakan tempat berkenaan. Itu tak ada masalah, tak jadi masalah apa-apa pun. Mungkin anda cukup suka dan cinta kepada kota Tarim di Yaman kerana ia menghimpunkan anak cucu cicit Nabi SAW. Tak ada masalah, no issue. Atau kat situ ada kota menuntut ilmu, tak ada masalah. Cuma perkataan yang disebutkan di dalam video tadi, dia kata tak payah pergi mengaji, hanya lalu saja di kawasan perumahan di Tarim tu. Yang tu agak boleh dibincangkan lagi lah. Mungkin kita boleh faham dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang kenyataan tu. Daripada sudut sukakan tempat, saya sendiri sangat cintakan Al-Azhar, cintakan Mesir. Sebab tu bila saya pergi ke mana-mana pun, saya selalu kempen untuk mengaji dekat Mesir, selalu kempen untuk mengaji dekat Azhar. Sebab itu tempat yang saya rasa ada sentimental value di situ. Macam tu juga saya suka dengan sekolah saya Semak J yang berada di Johor, di Keluang Johor. Sebab tu bila saya nak balik melawat dekat Semak J pada hujung tahun lepas tapi tak dibenarkan masuk. Dah lebih 10 tahun saya meninggalkan sekolah, kemudian nak pergi sana tak dibenarkan masuk. Saya sangat sedih dan rasa sikit berduka cita. Kerana bumi itu mempunyai kesan sentimental value yang sangat tinggi pada diri saya. Di situlah tempat kali pertama saya belajar
belajar bahasa Arab, belajar ilmu mantik, belajar akidah Asy'ariyah, belajar fiqh, belajar fizik, belajar kimia, belajar biologi. Dekat situ saya menyaksikan keakraban dan semangat setia kawan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat saya dekat sana. Sampai hari ini keakraban itu berterusan. Disitulah bumi yang menyaksikan saya, disitulah saya menyaksikan kebaikan para guru yang mahu menjadikan saya seorang manusia yang berilmu, seorang manusia yang beramal saleh. Para guru yang mempunyai jasa yang begitu besar, dan di situ jugalah saya merasai pengalaman berlapak setiap waktu rehat kerana tak ada duit dekat kocek untuk nak beli makanan. Kadang-kadang kawan saya belanja roti panjang tu. Lalu biasanya saya akan panjat pokok buah jambu yang ada berdekatan dengan kantin pada waktu tu untuk nak isi perut yang sedang lapar. Kesimpulannya, ia menyimpan pelbagai rasa istimewa sehingga saya rasa sangat mencintai tempat itu dan rasa sangat menghargainya. Semalam saya dapat beritahu ustaz saya, Ustaz Kamarudin Talib, yang pernah menjadi guru di Semak J dan warden di Semak J, kemudian dia bertukar ke Mahat Johor. Dia telah meninggal dunia. Guru yang sangat banyak jasa. Semoga Allah Ta'ala ampuni beliau dan berikan kebaikan kepada beliau. Sahabat-sahabat, mencintai sesuatu tidak boleh menyebabkan kita melampau. Sangat cintakan satu tempat sampai haji dan umrah pun hang tak mau pergi, ini dah lain macam. Bahkan dalam video tu, tukang ceramah ni siap sebut kenyataan Habib Alwi bin Syahab bahawa dia tak pergi haji dan umrah adalah kerana sudah dapat bau wangian Rasulullah di Maqam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Kenyataan ini ada banyak masalah. Sahabat-sahabat, tuntutan pergi haji ni adalah tuntutan yang besar dalam Islam. Jadi tak boleh jadikan sebab kita dapat bau Rasulullah dekat perkampungan kita, kita dah tak wajib pergi haji. Tak boleh jadikan itu sebagai sebab. Kalau ada masalah lain, kewangan ada masalah ke, kesukaran pergerakan ada masalah ke, nama tak naik-naik ke, atau seumpama dengannya, maka tak ada masalah sebab ada halangan. Ia dianggap sebagai satu keuzuran yang diringankan syarak. Az-Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir, dia sebutkan fal hajj faridatun ala kulli muslim ma lam yujad mani'un min wusul ila al-haram. Haji adalah kefarduan, maksudnya menjadi tanggungjawab untuk mengerjakannya bagi semua umat Islam selagi mana dia tidak mempunyai sebarang penghalang untuk pergi ke tanah suci. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili rahimahullah, juzuk yang keempat, muka surat 14. Tetapi kalau alasan dia adalah bau Rasulullah, maka ia tak valid. Apatah lagi kita pergi haji dan pergi umrah bukan untuk ziarah makam Nabi atau nak pergi jumpa Nabi. Walaupun mungkin nak pergi ziarah makam Nabi itu sebahagian daripada kemahuan kita dan sering jemaah lakukan, tetapi itu bukanlah kewajipan haji dan umrah. Kita nak tunaikan ibadah haji yang menjadi salah satu daripada 5 rukun Islam. Kalau nak ziarah makam Nabi, yang tu nama dia kena ziarah di Madinah, bukan pergi Mekah. Haji dan umrah ni orang buat kat Mekah, bukan orang buat kat Madinah. Kalau kat Madinah, yang tu kita sebut ziarah, bukan sebut umrah dan haji. Kat Mekah pun bukan semua tempat hang boleh buat haji. Dekat tanah suci sahaja, dekat Al-Haram sahaja. Tempat lain tak boleh. Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar terhadap kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Anda boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 97. Mengingkari haji boleh jadi kufur dan ia termasuk dalam dosa besar. Mengingkari Al-Quran, mengingkari suruhan-suruhan yang ada dalam hadis. Ia menyebabkan orang itu perlu bertaubat jika dia beranggapan haji sudah tidak wajib kepada dia kerana telah bau wangian Rasulullah di Tarim. Yang tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apatah lagi video seperti ini akan membuatkan sebahagian orang dia faham secara salah terhadap agama ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih mengutamakan ke Tarim berbanding pergi haji dan umrah di Mekah. Boleh jadi lagi Maqam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim akan lebih dimuliakan
berbanding Mekah dan Madinah. Sebab hampir Mekah pun hang tak dapat bawa Rasulullah, hampir Madinah pun hang tak dapat bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah telah wafat. Tapi kata Habib, dia dapat bawa Rasulullah kat maqam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Maka orang-orang akan mencari-cari tempat yang boleh bawa Rasulullah walaupun ia tidak ada keperluan. Dekat Mekah, dekat Madinah tu bukan bawa Rasulullah. Dekat Mekah dan Madinah tu adalah bau bukhar. Tapi yang menariknya dekat maqam Al-Faqih Al-Muqaddam siap dapat bau lagi ganah. Sahabat-sahabat, ini adalah merosakkan agama kita. Jangan dibiarkan panglipur-lara agama ini, pengkhianat agama ini terus-menerus menjauhkan kita daripada agama. Ingat pesan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah." Sesiapa yang hidup selepas aku ini, selepas Nabi meninggal dunia, dia akan melihat pelbagai perselisihan. Oleh itu, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku serta sunnah pengganti-pengganti aku yang cerdik lagi mendapat petunjuk, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah ia dengan gigi garham kamu. Di samping itu, berhati-hatilah dengan perkara baru, kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu pula menuju kepada kesesatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Kalau kita tak kata ini adalah satu bid'ah, kalau kita tak kata kefahaman ini satu bid'ah, kenyataan ini tak satu bid'ah, kita nak kata apa lagi? Nak kata ia sunnah? Yang nak kata sunnah pergi ke Tarim, nak kata sunnah tak pergi haji dan umrah sebab bau Rasulullah? Mustahil. Sunnahnya adalah berbalik kepada apa yang menjadi sunnah pada zaman Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, tidak menjadi agama pada zaman kita. Saya kira bab 1 dan 2 dalam buku Talbis Iblis ini yang menceritakan berkaitan tentang sunnah, menceritakan berkaitan tentang bid'ah, sangat cukup di dalam memahami isu sunnah dan juga bid'ah. Penulisnya adalah Ibn Jauzi rahimahullah, meninggal pada tahun 597 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Anda beli buku ini dekat Shopee dan dekat Lazada, ada link dekat description. Rasa macam sengket sangat, tak ada duit nak beli, hampir dekat Maktabah Syamilah ataupun Pustaka Syamilah. Dekat sana anda boleh baca dengan secara percuma. Sahabat-sahabat, moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.